Okey, dalam siri kali ini, kita akan melihat bagaimanakah dalam 3D viewport ni kita nak melayari 3D viewport. Pertama, kita punya left click ni, kita boleh select. Kita buka-buka viewport ni, kita dah nampak dekat sini ada tiga objek dalam viewport ni. Kita nampak ada tiga objek dalam viewport ni, ada kamera, ada cube satu dan juga ada lampu. Okey, sekarang ada 3. So macam mana nak melayari dalam viewport ni? Kita menggunakan mouse kita. Kalau kita scroll, kita boleh besar kecil. Okey, kita tekan kita punya middle mouse ni, kita boleh pusingkan dia. Kalau nak pusingkan, kita tekan. Boleh tengok dekat bawah ni apa mouse dan juga keyboard yang saya gunakan. Kalau A, saya tekan A. A lah. A ni untuk select semua. Kalau kita klik pada mana-mana bahagian, dia dah unselect lah. Tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak boleh cuba. Boleh cuba untuk klik, left click, boleh klik. Tengok mouse saya klik. So saya klik untuk pilih. Saya klik untuk pilih. Kalau macam itulah. Dan kalau middle mouse kita boleh gunakan untuk kita pusing. Kalau kita klik sini, kita boleh apa-apa sajalah klik, ada pilih ataupun tak pilih. Middle mouse ni tetap kita boleh pusingkan untuk dalam viewport dia. Kita boleh pusingkan. Okey, kalau kita middle mouse ni kita pusingkan, tapi kalau kita tambah dengan shift, tekan shift dekat keyboard kita dan kita cuba lakukan suatu, shift dan juga kita middle mouse kita tekan, dia dah tak pusing lagi, tapi dia membawa kita ke sudut yang lain lah. Kalau kita nak tarik dia kat mana kita nak tengok dalam scene ni kat mana, kita boleh tekan shift dan kita boleh dragkan dia menggunakan middle mouse. Okey, itu kalau shift. Kalau kita tekan control, kita akan boleh zoom in, zoom out lah. Dia lebih kurang sama dengan kita scroll jugalah. Kalau kita scroll pun boleh zoom in, zoom out. Kalau kita control pun boleh ke depan dan ke belakang. Kita gerak, boleh zoom in, zoom out. Kalau kita tekan shift, dia macam ni. Dia boleh tarik dia, kita drag dia. Kalau kita tak tekan apa-apa, middle mouse ni, kita akan membelik-belik dia lah. Pusing-pusing kan. Macam tu. So ini adalah bagaimana kita nak navigate. Navigate ni maksudnya macam mana kita nak navigate di dalam scene ini, macam mana kita nak navigate. Okey. Dan seterusnya kita nak pergi pada panel-panel ni. Panel-panel ni yang ni ialah cara kita nak select. Sama ada macam tu, ataupun kalau pakai yang lain-lain boleh lasso ataupun circle dan sebagainya. Tapi kalau saya cukuplah select box ni pun dah cukup dah. Yang lain-lain tu special case lah kalau kita nak pakai. Nanti kalau ada insiden ataupun kes-kes tertentu yang kita nak pakai, kita boleh pakailah. Tapi untuk general secara umum, kita pakai select box pun dah memadai. Okey, yang ini adalah 3D cursor. Cursor ni yang macam pelampung ni, kalau kita lihat kat tengah-tengah dia macam pelampung, merah dan putih. Cursor ni adalah 3D cursor. Dia adalah sebagai penanda. Kalau kita lihat nanti, kalau kita belajar modeling, kita boleh gunakan 3D cursor ni sebagai penanda. Penanda yang mudah lah. Dia pembantu kita dalam scene ni. Kita nak tandakan dia kat mana, kita boleh gunakan 3D cursor ni. Tapi kalau kita nak gerakkan penanda ni sekarang, kita boleh gunakan function ni dekat dalam 3D viewport ni, dan kita boleh gerakkan dia lah. Kalau tak shift C. Okey. Kalau tak, dia akan kalau kita tak pilih ni, dia tak akan gerak lah. Kita pilih yang mana pun, dia tak akan gerak. Kalau kita nak gerakkan cursor, barulah kita pilih yang ni. Okey. So apa lagi? Yang ini adalah, dia dah tulis di sini ialah untuk move. Yang ni untuk rotate, yang ni untuk scale. Ni untuk move, ni untuk rotate, untuk scale. Sebagai contoh, kita pilih yang ni. Kita akan pilih yang ni. Okey, apa yang jadi? Dia keluar anak panah. Okey, kita tengok yang ni pula. Dia akan keluar bulatan. Ni menandakan kalau kita nak rotate lah. Kita nak rotate dia dan sebagainya. Dia akan keluar bulatan.
Yang ni keluar nak panah untuk kita gerakkan dia. Yang ni rotate. Rotate ni maksudnya kita pusingkan dia. Kita pusingkan dia. Nak pusingkan dia. Itulah dia. Yang ni move untuk gerakkan dia ke belakang ke depan. Yang ni scale. Dia dah tulis itu untuk scalekan dia. So scale ni dia ada beberapa option lah. Satu scale kit, satu scale lah. So scale ni untuk kita besarkan dia, kecilkan dia. So kita boleh kecilkan dia, kita boleh besarkan dia. Okay, function yang bawah ni dia gabung semua sekali. Dia boleh move, rotate, scale, dia gabung semua sekali kat situ. So dia boleh rotate, dia boleh move, dia boleh scale, dia boleh rotate semua sekali lah. Okay, ini adalah function-function yang ada di dalam 3D viewport ini. Okay, satu lagi yang saya nak kongsi, bagaimanakah kalau kita dah terhilang kan, jauh kan, kita dah tak nampak dah kat mana objek kita dah terhilang dalam scene ni. Apa kita nak buat? Sebenarnya kita boleh tekan dekat kita punya number pad. Ini dia, titik number pad. Nanti dia akan bawa kita pergi ke objek tersebut. Kita dah hilang kat mana, kita dah pergi kat scene kat hujung tu, kita boleh tekan number pad. Dia akan bawa kita pada objek yang kita select. Contohnya kita select kamera, kita tekan number pad, dia akan pergi pada kamera. Kita select lampu, light, dia akan pergi pada lampu. So number pad titik ini, number pad 3 ni, number pad titik akan membawa kita ke mana yang kita select tersebut. Okay, kalau kita select ni, kita tekan titik, number pad titik, dia akan pergilah pada objek yang kita select. Okay, ini adalah bagaimana kita nak navigate di dalam viewport. Begitu juga dengan yang tepi ni. Tepi ni adalah, okay, dalam 3D sebenarnya kita ada axis. Axis yang melintang ni, kalau daripada depan, axis yang melintang ni adalah axis X. Yang merah ni X. Yang ke belakang jauh straight ke belakang, tu adalah Y. Naik ke atas adalah Z dalam Blender. Okay, so melintang ni X, ke belakang Y, ke atas ke bawah Z. So kalau kita nak tengok daripada depan, okay, so ini daripada tepi. Okay, ni daripada X. So kalau daripada depan, kalau kita pakai number pad kita, nombor 1 lah daripada depan, nombor 3 daripada kanan, nombor 7 daripada atas. Yang di antara dia, contohnya nombor 2, kalau kita daripada depan, nombor 2 dia akan pusing lah. Lepas tu nombor 3, dia akan, nombor 4 dia akan pusing juga. Sikit. So macam itulah lebih kurang function number pad kalau kita nak navigate di dalam 3D viewport ni. Kalau kita nak buat model, buat apa-apa model, kita nak pusing dan sebagainya, daripada depan nombor 1, daripada tepi nombor 3, daripada atas nombor 7. Itu adalah sedikit sebanyak function yang ada macam mana kita nak navigate di dalam viewport. Di samping itu, saya juga nak berkongsi dalam viewport ni ada beberapa mode. Ada banyak mode-mode yang lain, tapi saya nak kongsi untuk permulaan ni kita hanya belajar object mode dengan edit mode saja. Object mode ni bagaimana dalam scene secara keseluruhannya kita nak susun lah. Kita nak susun objek ni. Contohnya kita duplicate dia. Kita duplicate ataupun kita duplicate link. Duplicate link. Ini dalam scene. Tapi kita nak bentukkan setiap satu ni, kita tak boleh nak bentukkan dia kan. Jadi kita perlu masuk ke dalam object mode. Kita masuk ke dalam edit mode. Dalam edit mode ni lah barulah kita boleh edit dia. Kita boleh G. Okay, so kita boleh edit lah. So ini ataupun kalau kita nak potong dia kat tengah-tengah, potong dia kat tengah-tengah. Okay, so kita keluar balik, dia dah jadi macam ni lah. So inilah contoh dalam object mode dan juga edit mode. Edit mode bagaimana kita nak edit setiap satu ni. Kita tak boleh nak buat benda tu di dalam object mode. Kita kena masuk ke dalam edit mode. Tadi saya dah duplicate link. Maksudnya objek data ni semuanya adalah sama daripada satu.
Contohnya kalau saya edit satu ni, saya scalekan dia. So semua akan jadi. Tadi itu adalah function duplicate link. Yang kalau duplicate biasa, dia akan jadi objek yang berasingan. Duplicate link dia sebenarnya satu objek yang sama, tapi dia di different, di kawasan yang berbeza. Duplicate link, kita boleh gunakan duplicate link ni kalau kita nak ringankan kita punya scene. Kita benda yang sama kita nak duplicate, kita boleh duplicate link lah supaya komputer tak berat. Itu sedikit advance lah. Tapi yang asas, object mode dan edit mode. Edit mode ni kita masuk ke dalam untuk edit dia. Object mode ni overall dekat luar. So ini adalah function dia. Function. Okey, seterusnya kita akan pergi lihat pada yang ini. Yang tepi ni. Ini adalah lebih kurang viewport display overlay. Kalau kita offkan dia, dah tak nampak lah yang garis-garis semua, guide dia semua tu dah tak nampak. Tapi kalau kita on, nampaklah dia punya grid dia apa semua kan. Garisan-garisan untuk guide, ruler dia apa semua tu. Dia punya grid ni, kalau kita offkan, maka dia tak ada lah. Dia nampak macam render lah, seolah-olahnya macam tu. Semua guide-guide dia tu kita dah offkan. Tapi kalau kita on, color biru, dia ada lah. Yang kita select pun akan jadi color kuning. Dan seterusnya yang ini adalah X-ray. X-ray ni maksudnya kita kalau dalam edit mode, yang dekat belakang tu kita boleh pilih semasa X-ray. Kalau tak ada X-ray, tak nampak lah yang dekat belakang tu. Bila kita on X-ray, barulah kita nampak yang kat belakang dan kita boleh pilih yang dekat belakang. Itu function X-ray dalam edit mode. Okey, seterusnya yang ini adalah bagaimana dia punya viewport punya shading. Viewport punya shading. Yang ini adalah wireframe. Yang ini wireframe. Yang ini adalah dia punya solid mode dia. Yang ini adalah bagaimana ketika kita applykan material dia, kita boleh tengok color dia. Sekarang kita tak apply apa-apa material. Sebenarnya kita boleh apply material dekat sini. Apply material. Kita ubah color material dia, katalah kuning. Dan kita boleh lihat colornya. Okey, kalau kita kat sini dah tak nampak kan, material dia tak nampak. Tapi bila kita on material ni, dia tulis di sini material preview. Dia tulis dekat situ material preview. Okey, viewport shading material preview. So boleh nampak color dia. Dan kalau kita on kan yang ni ialah render preview. Render preview ni maksudnya dia akan mengambil kira lampu yang kita letakkan lah. Contoh kalau letak lampu, kita boleh lihat kan, bila kita letak lampu ni, dia nampaklah cerah dan sebagainya kan. Okey, kalau kita tukar kepada ni, tergeraklah lampu macam mana pun, dia tak nampak kesan. Dan kalau kita lempak dekat sini, lagilah texture tak nampak, bayang-bayang pun tak nampak. Ini solid mode. Ini dia punya wireframe punya mode. Dan ini adalah render punya shading dia, cara-cara. Ini adalah cara-cara kita nak tengok dalam viewport. Ada setengah orang dia nak tengok kan, bila dah letak texture tu nak tengok, nak nampak, dia tengoklah, dia buka ni, nak adjust lampu dan sebagainya. Nak adjust texture, kita gunakan mode-mode yang kita selesa lah. Okay, ini adalah lebih kurang dalam kita punya 3D viewport. Dan satu lagi panel yang tersembunyi ialah di sini. Kita boleh lihat ini adalah dia properties kepada setiap satu objek ni dekat sini. Menu yang tersembunyi. Okey, sebenarnya dia tersembunyi dekat viewport ni lah. Kalau kita nak panggil dia, kita tekan N. Ataupun dia ada anak panah kecil ni, dia boleh ada kat situ. Kalau kita sorok tekan N, kita panggil dia, dia ada kat sini. Contohnya macam ni lah, dia dah berlayar jauh kan. Dia dah berlayar jauh dah benda ni, dia dah X dia kat tempat mana semua. Okey, kita katalah semua mesti kat kosong. Kosong, X mesti kat kosong, Y kat kosong, Z kat kosong. So kat mana? Dia dekat kosong ni, dekat tengah-tengah scene ni. Di mana X dan Y ni berjumpa kat sini. Okey, ni pun dia dah scalekan dah, pusing-pusing, rotation semua dah pusing ni. Okey, kita kosongkan semua. Kosongkan dia. Kosongkan dia. Okey, dah kosong dah. So dia dah jadi pada asalnya, tapi ada scale sikit lagi. Scale ni pun kita scale bukan kosong lah, scale 1. Sebab scale ni kita nak pada bentuk asal dia adalah 1. Pada bentuk asal dia 1. So dah jadi dah cube macam tadi.
pada bentuk asal yang satu. So kalau cara kita nak panggil dia, kita tekan N. Okey, ni pun boleh sorok sebenarnya. Kalau kita macam sibuk ke benda ni, kita boleh sorok dia, panggil T. Macam tu. T panggil dia. Kita nak panggil lagi sekali, boleh tekan anak panah kecil ni lah. Okey, so itulah dia. Yang sedikit sebanyak berkaitan dengan 3D viewport. Seterusnya nanti kita akan lihat tentang outliner dan juga properties. Ini adalah properties.